Okey, kita tengok soalan nombor 1 ni. Dia kata carikan dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Prinsip pertama. So kita kena faham dulu lah apa yang maksudkan dengan prinsip pertama. Prinsip pertama adalah had di mana delta x mengambil di kosong untuk di delta y per delta x. Ini dia, had ni dia boleh dikategorikan sebagai dy dx juga. Dy dx ni kita tak perlu tulis had lagi. Kalau ini dia tulis had kosong, delta y, perubahan y dengan perubahan x. Ini dia dah ringkaskan, iaitu kita understood lah kalau dy dx bermaksud ini. Jadi kita kena kupaskan yang prinsip pertama ni. So dia bagi fungsi, dia kata y sama dengan fungsi x. Y sama dengan fungsi x. Apa dia y tu? Y tu adalah x. X. Itu maksudnya y adalah fungsi x, iaitu y tu adalah x untuk a. Jadi kita kena faham lah, kita kena belajar masa form 4 tentang fungsi itu untuk dia sebenarnya macam ni. Dia ada satu lagi, iaitu kalau delta y adalah iaitu dia punya fungsi untuk x ditambahkan dengan punya perubahan x, kita tolak balik dengan fungsi x. Ini dia, iaitu delta y, delta y perubahan y adalah fungsi x tambah dengan perubahan x, tolak dengan fungsi x balik. Boleh faham tu maksudnya macam ni. Maksudnya apakah beza umur? Beza umur dia sekarang dengan 2 tahun lepas. Katakanlah umur dia sekarang adalah 10. Kalau campur dengan 2 tahun akan datang 2 tahun sekarang, dulu 10 tambah dengan 2 ni adalah perubahan. Kita tolak dengan umur dulu itu. Jadi kita dapatlah beza umur tu, iaitu 10 tambah 2 12, tolak dengan 10 dapat 2. Itu perbezaan umur. Umur 2 tahun dia dulu boleh ni je, tak ada apa pun. Itu bezakan y adalah fungsi tadi kita tambah dulu dengan perubahan x dan tolak balik dengan fungsi x, sebab dia berkadaran. Dy per dx ni adalah berkadaran. Okey, ini sebenarnya kita sebenarnya rumus juga ni kalau jadi untuk ni rumus juga ni pun sama, kita kena faham tu. Okey, so sekarang ni mari kita buat function ni macam form 4. Okey, untuk tu kita nak dapatkan perubahan delta y adalah ni, kita ikutkan rumus ni, iaitu fungsi x kita tambahkan dengan dia punya perubahan x, tolakkan dengan fungsi x. Okey, so kita runkan fungsi f. Apa dia fungsi f? Fungsi f adalah x adalah benda yang dalam bracket. Cikgu selalu gunakan benda dalam bracket, mudah kita faham. So kita run ni, fungsi ni adalah apa yang dalam bracket, iaitu salin je apa yang dalam bracket tu. Ini fungsi yang ni. So kita salin je lah. Fungsi ni kita run adalah benda yang dalam bracket. Okey. Apa dia fungsi x sahaja? Fungsi x sahaja adalah x. Ini tolak ada, ini fungsi x adalah x. Jadi kita akan dapatlah x tolak ni tinggal data x sahaja, iaitu ini data y adalah x. Okey, so sekarang ni kita dah dapat dah data y sama dengan ni.
Jadi untuk dapatkan kita nak dapatkan dy per data y per data x, untuk kita nak kaitkan dengan dy dx. Jadi kita kena perkaitkan dengan dx. Jadi yang ni kita divide by data x. Jadi bila kita divide data x, ni akan dapat per dengan data x. Yang ni per dengan data x, kita dapat 1. Dapat 1. Okey, bila dapat 1, kita tengok yang ni pula. Kita dah dapatkan data y per data x. Untuk sini kita nak kaitkan dy dx ni mesti ada had. Kita apply had pula. Okey, had pula untuk data x menghampiri kosong, untuk data y dx tadi, yang satu ni lah, yang satu ni. Jadi kita apply lah, replacekan data x kepada kosong. So dalam ni tak ada. Jadi bila tak ada, maksudnya dapat 1. Dapat 1 je lah, kita tak perlu replace apa. Kalau ada data x kat sini, kita letak kosong, 1. Jadi kita dah faham dah, had untuk data x menghampiri kosong, untuk data y per data x kita dapat 1. Jadi, dan kita pun faham bahawa ini adalah dy dx. Yang ni tadi kita faham bahawa yang ini tadi adalah dy dx. Yang ini adalah dy dx. Jadi kita dah faham tu, maksudnya ini adalah dy dx. Ini dy dx ni. Jadi kita tak kita bila dah faham tu, kita tahulah dy dx dia adalah 1. Okey, kita tengok B untuk mendalamkan lagi. Cikgu tak buat semua lah, boleh faham nanti. Okey, cikgu tunjukkan C lah yang ada negatif. Ini sama, nanti boleh apply juga. Okey, C kita tahu iaitu y sama dengan function x tadi adalah fx, itu di mana y ni adalah negatif 4x. Okey, so sekarang ni kita untuk dapatkan kaitkan dengan data y. Data y kita just apa rumus kita tadi, iaitu function x kita tambahkan dengan perubahan x, tolakkan dengan function of x balik, iaitu kita nak dapatkan data x. Jadi kita just runkan function f. Function f adalah negatif 4 darab dengan yang apa dalam bracket. Okey, cikgu gunakan istilah apa yang dalam bracket tu, mudah kita nampak. So, runkan function f. Function f adalah negatif 4 darab je dengan apa yang ada dalam bracket. Okey, and then tolakkan dengan runkan function ni pula. Function f ni inilah kita salin je, ataupun kita boleh juga, iaitu function dia, function of ini adalah negatif 4 darab je apa yang dalam bracket. So kita just expand je ni, darab ni dapat kembangkan ni, akan dapat 4 data x, ini dapat tambah 4x. So negatif 4 tambah ni habis. So kita dapat tinggal yang ni saja, iaitu data y kita dapatlah negatif 4 delta x. Okey, untuk kaitkan dengan data x, kita just divide by data x. So kita divide data x, kita akan dapat negatif 4. Sebab data x dan per dengan data x kita boleh buat cancellation.
Okey, kita dah dapat data X ni, kita nak dekatkan untuk dapatkan dy per dx. Dy dx adalah kena melibatkan had kepada perubahan X, iaitu pada data Y per data X. Ini yang macam soalan A cikgu tunjuk tadi, dy dx ni adalah ini. So kita kena replacekan lah, teruskan, iaitu hadkan untuk data X menghampiri kosong untuk dy dx. Dy dx adalah ni tempat. Jadi dia punya data X kosong, data X ini tak ada. Jadi itu je lah. So maka kita dapatlah dy dx kita adalah negatif 4. Okey, cikgu buat F ini sama, hanya negatif saja, sama itu dia, ada square, tak ada apa tu. So cikgu buat F. Sebab F ni dia cube, dia kuasa 3. So kita tahu Y sama dengan F X, and then Y dia adalah 2X cube. Okey, so kita nak melibatkan delta Y. Jadi untuk melibatkan delta Y, kita just pakai rumus tadi, iaitu fungsi of X kita tambahkan dengan delta X, perubahan X, tapi kita tolak balik dengan asal untuk dapatkan perubahan D untuk data X saja. Okay. So kita just runkan function of F. Function of F is 2 yang dalam bracket di cube kan. Okey, 2 yang dalam bracket X tu cikgu panggil yang dalam bracket di cube kan. So runkan function ni 2 yang dalam bracket ni di kuasa 3 kan. Okey, yang ni. Okey, yang ni pula runkan function ni, ni function sama je, just tulis pun tak apa. Kalau kita nak cakap runkan function tu sebagai X, maksudnya 2 apa yang dalam bracket kuasa 3. Kita just salin pun tak apa. Okey, so sekarang ni kita cube kan ni lah. Cube kan semuanya, dia jadi panjang nanti. So untuk pengiran mudah, kita pecahkan ni dulu ya. So kita dapat 2 ni data X. Kita pecahkan dulu X tambahan data X ni. Ini kuasa 2. Ini kuasa 2, ini kuasa 1. Jadi 3 lah tu. Jadi kita expand yang ni dulu. Pelan-pelan. Jadi kita expand yang ni dulu. Yang ni salin dulu. 2 X tambahkan data X ni. Okay, yang ni kita expand. Expand macam biasa lah, iaitu X tambahkan data X. Kita darabkan sekali lagi. X tambahkan data X. Itu ya, dia kuasa 2 ya. Ini lah kita expand macam tu. Ok, so apa yang kita dapat adalah X kuasa 2 tambahan 2 X delta X, and then kita tambahkan delta X kuasa 2. Ok, itu yang kita dapat daripada hasil kita expand ni. Ini salin tolak dengan 2 X kuasa 3. Ok, expand lagi. Yang ni pula kita expand 2 tu ada dulu, biar dulu. Ini dapat X kuasa 3. Ini akan dapat 2 X kuasa 2. Cikgu tulis semua dulu. Ini darab ni akan dapat 2 X kuasa 2 data X. Ok, yang ni darab ni pula akan dapat X delta X kuasa 2. Ok, yang ni pula, ni darab ni akan dapat X kuasa 2 delta X. Ni darab ini akan dapat 2 X delta X kuasa 2.
Dan ni kali ini akan dapat data X kuasa 3. Okey, itu yang ni dan ni ada iaitu tolak dengan 2X cube. Okey, lepas tu kita expand lagi. Ini expand 2 tu. Sabar je lah. 2. Kalau kita tengok mana yang boleh kita ringkaskan. Okey, di square ni sama ni dengan ni. So x square dx, x square dx. 1 ini ada 2 jadi 3. Lagi yang ni dengan ni. Ini adalah 1 ni ada 2. So jadi 3 3x. Yang ni kita ada so kita yang ni tadi dapat 3x square dx. Yang ni pula dengan ni tadi kita dapat 3x di delta x square. And then yang ni kita dapat delta x cube. Ok, kita pelan-pelan lah lama-lama mata tajam lah. So ni just expand 2x cube. Ni kali ni dapat 6 square delta x. Ni dapat 6x delta x square. And then ni dapat 2 delta x cube. Nah ni tak ada tambah salin je yang ni. So kalau kita tengok final answer kita, ini dengan ni kita boleh cancellation. So kita dapatlah data y kita adalah 6 x kuasa 2 delta x tambahkan dengan 6x delta x square dan 2 delta x cube. So kita divide by ini divide by delta x. So kita dapatlah data y dengan delta x kita adalah ni divide by ni tinggal 6 je x sahaja. Yang ni divide tinggal 6x delta x tinggal 1 je. 1 lagi kita dah potong. Yang ni ada 2 and then ni per dengan dx kita tinggal dx square. So ini dia ini. Ok, untuk dapatkan dy dx dia mesti kita applykan had data x menghampiri kosong untuk ini untuk data y dengan data x. Maka kalau kita apply kosong maksudnya ni tak ada apa salin. Yang ni ada data x, ni kosong darabnya habis. Ni ada data x, kita applykan kosong kat sini habis. So kita tinggal ini saja. Maka dy dx kita adalah 6x itu. Maka dy dx kita adalah 6x square. Ok, soalan G ni sama dia punya coefficient of x ni setengah. Perkali kepada yang depan dia adalah setengah. Yang ni depan dia 2. Yang ni depan dia 6. Jadi tak ada apa lah. Kita gantikan nombor depan ni setengah. Ni kalkulator kita ada apa ada ok, cikgu tolong H sebab nampaknya x tu dekat bawah tu. Ok, so macam biasa kita just salin atas tu untuk clear. Untuk efek, di mana efek tu kita y tu adalah 1 per x. Ini dia efek tu adalah y dia adalah 1 per x. Jadi kita untuk melibatkan data y, kita mesti rumus tadi kita iaitu function of x kita tambahkan dengan perubahan of x tolak balik dengan dia punya function of x.
Jadi runkan function ni. Function ni adalah 1 per apa-apa yang dalam bracket. 1 per kan apa-apa yang dalam bracket tadi. Yang ni. Yang ni pula sama iaitu ataupun kita just salin je lah. Ok, kita nak solvekan yang ni. Solvekan ni kita samakan pembawah lah, pecahan biasa lah ya. Kalau ini kita kena samakan bawah. Ini darabkan kan, kita darab ya, kiri kanan ni, ini darab ni je ya, iaitu ni darabkan X per data ya, maksudnya ni darab ni darab ni, silang ya, darab silang. So kita akan dapat per X tambah data X tolakkan dengan ini darab dengan yang ni tadi, iaitu kita X tambah dengan data X. Tu ini dia. Dan yang bawah tu kita just darab apa, darab dengan X inilah ni. Ok, so kemaskan ini negatif X, negatif X, negatif dengan negatif akan dapat negatif data X. Bawah pula kita ni expand dapat X square, ni dapat X data X. So final answer untuk dy per data Y kita adalah ni, tahu ni habis, so dapat negatif data X per dengan X square tambah dengan X data X. Okay, ini dia kita punya data Y. Jadi untuk dapatkan data Y per data X, kita kena divide by data X. So divide by data X bermaksud ini divide, jadi kita boleh tukar kepada darab. Jadi ni per 1 kita just terbalikkan, darabkan dengan 1 per data X. Ini kita boleh buat cancellation. So final answer kita untuk data Y adalah negatif data X, negatif 1 per dengan X square tambah dengan X data X. Ok, ini dia dy data Y kita. Jadi untuk ini divide, sebelah ni pun divide juga ok, and then kita nak dapatkan dy dx, kita kena applykan had data X menghampiri kosong untuk data Y per data X. Yang ini baru dapat dy dx, iaitu kalau kita apply gitu, kita akan dapat ini kosong lah, kita letak kosong darab X, kosong tambah X square dapat 1. Kita akan dapat 1 per X square. So kita dapat lah dy dx kita adalah negatif 1 per X kuasa 2. Boleh ikut ya. So juga boleh bantu tu benda ni just kita ikut rules je. Kita ada rumus macam ni, kita just follow. Kita boleh buat hati-hati algebra ni. So ok je So ok lah, kita tengok soalan berikut.